Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya nak cuba duduk tinggi sikit. Siap. Okey, oh jatuh. Boleh? Kat luar dengar? Tak tahu. Okey. Ingat tak 3 grup? Grup Yahudi dalam Madinah, grup Bani Qatafan dan Quraisy di luar. Bani Qatafan ni sebenarnya bukan ada masalah apa-apa dengan Nabi. Nothing personal. Tapi diorang dijanjikan oleh Quraisy, kalau kita menang, kita share Madinah punya harta dan Madinah punya ladang, dia punya kebun semualah. So Qatafan kata cantik lah. So dia orang ni sebenarnya askar upahan lah. Askar upahan dia. Dia tak ada masalah apa-apa dengan Nabi. So tapi pandai pula geng Qatafan ni, boleh hantar utusan kat Nabi, bincang dulu. Dia kata kami ni kalau menang, kami akan dapat lah. Tapi kalau kau tak nak kami lawan, kau bagi 1/3 daripada hasil Madinah sekarang, siap-siap. Kami akan balik. Yang mungkin 10,000 orang, mungkin 5,000 orang, wallahualam. Nabi seolah-olah nak terima cadangan mereka. Tak apalah, ambil lah 1/3. Setiap tahun kami bagi 1/3. Macam itulah, supaya kau jangan lawan. Nabi rasa macam benda tu logik. Tapi Nabi nak tanya pendapat kawan-kawan dia. Orang Madinah akan jawab. Dia kata, ini geng Badui ni, selama ni engkau ni, kita orang tak layan pun. Sekarang kau rasa kau nak berurus niaga dengan kami. Dulu waktu kami kafir pun kami tak pernah tunduk kat kau. Sekarang bila kami dah Islam, jangan harap kami nak tunduk. So you can go, lawan-lawan lah, lantak kita tengok siapa menang. Maka Nabi kata okey, kita terimalah pandangan orang Ansar. Tak jadilah. Pandai tak Bani Qatafan? Pandai. Diorang sebenarnya orang yang just nak duit je. Simple people lah. Jadi kat luar ni lebih kurang orang luar ada lebih kurang 10,000 orang. Orang kat dalam ada 2,000 orang. Itulah dia tentera orang luar nak lawan dengan kita. Peperangan ini namanya peperangan Al-Ahzab. Maksud dia ialah peperangan grup-grup ataupun puak-puak. Kenapa? Kita dah faham sekarang. Ada 3 puak at least. Guess what? Bila kita raya kan ada kan wa hazamal ahzaba wahdah. Inilah maksud dia. Sebenarnya apa maksud wa hazamal ahzaba wahdah? Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Sadaqa wa'da, betul lah dia punya janji Allah. Wa nasara 'abda, yang akan membantu hambanya. Wa 'azza junda, yang memberi izzah kepada tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Macam pernah dengar kan semua? Kan takbir kan? Tapi apa maksud wa hazamal ahzaba wahdah? Hari ini kita akan belajar. Dan dia juga Allah yang menghancurkan tentera Ahzab wahdah, sorang-sorang. Maknanya Allah akan uruskan perang Ahzab secara bersendirian. Hampir tak ada campur tangan manusia. Hampir tak ada. Maknanya tak ada perang pun, Allah selesaikan nanti. Sekarang kita tengok persediaan tau. Gali parit, persediaan. Tahu tak lepas ni peperangan tak jadi? Tahu tak Ahzab ialah satu peperangan yang tak jadi? Tak adalah ting-tong 5-6 jam. Tak ada. Sebab orang yang geng-geng ramai 10,000 orang kat luar ni, diorang akan balik nanti. Allah akan uruskan wahdah, sorang-sorang. Okay, now I'm going to tell you how. Sekarang saya cakap, dalam keadaan orang dalam ni takut, orang lelaki kat sini tengah susah payah menggali parit, diorang dah sampai. Bila dah sampai, tentera Islam ada cerita kemudiannya. Ada orang tanya, bila yang kau paling takut? Peperangan apa korang paling takut? Diorang cakap peperangan Ahzab.
Tahu kenapa? Kita ada musuh dalam selimut kat belakang kita. Kemudian kita ada orang yang ramai, satu dua grup. First time kita nak lawan dengan ramai orang ni. Okey. Punyalah takutnya mereka. Takutlah. Saya nak cerita mana satu dulu. Okey. Nabi akan suruh mereka jaga Madinah yang ni secara shift tau. So 2 orang 3 orang sekali, dan Nabi suruh diorang bertakbir kuat-kuat supaya nampak macam kita ramai dan kita sangat bersedia, supaya diorang tak rasa kita tengah tidur. Jangan serang lah. Nombor 1. Dan dalam perang ni lah, perang ni saya kata tak ada peperangan kan. Dia ada sikit-sikit lawan. Adalah 2-3 orang akan luka. Sebab apa tau? Bila kita buat macam ni, akan adalah kuda yang dapat sempat masuk ikut ni ke. Faham tak? Dia ada je lah, dia punya loopholes dia. Dan bila masuk, dia orang akan lawan. Antara yang menarik dalam cerita ni lah, Zubair Ibn Awam, kenal? You kenal dia yang garang tu kan? Yang jealous tu. Okay. Ingat dah? Sekarang dah jadi hidup sikit kan karakter dia. Zubair Ibn Awam, dia lawan dengan satu orang, dan dia potong 2 manusia tu dengan pedang dia. Pedang diorang bukan berat, ringan tau, berat. Jadi pedang berat, tangan kuat, memang terpotong 2 sampai ke saddle dia. Kan dia duduk atas unta kan, dia punya pelana tu pun potong 2. Jadi orang puji dia, orang Islam lah, hui, powernya. Tapi puji bukan puji dia, puji pedang dia. Power betul pedang kau ni. Dia orang sibuk tengok pedang dia, power pedang kau. Tapi Zubair ada jawapan. Jangan tengok pedang je, dia kena tengok siapa yang pegang pedang tu. Betul tak? Bagi pedang kat you, boleh you potong orang macam tu? You nak angkat pedang pun tak larat. Jadi betul lah Zubair Ibn Awam cerita, jangan tengok pedang je, tengok tangan. Perkara ni ada dalam Siyar A'lam An-Nubala. Ni kisah-kisah tentang orang-orang lama. Korang tahu ke buku ni? Macam pernah dengar? Tak pernah. Siapa pernah dengar Siyar A'lam? Siyar A'lam An-Nubala tak ada. Imam Az-Zahabi tulis buku ni pada tahun 700 Hijrah lebih lah. Okey, dalam perang ni nanti kan saya kata ada sikit-sikit gaduh. Sa'ad Ibn Mu'adh akan kena panah. Kan diorang boleh panah je kan, bukan boleh betul-betul lawan dari jauh kan. Maka Sa'ad Ibn Mu'adh akan kena panah. Dan bila dia dah kena panah, Nabi kesian kat dia. Nabi buat satu kemah dekat dengan tempat yang kita, dekat parit tu lah. Maka dia akan duduk situ. Mengikut riwayat, ada sahabat Nabi jalan, dia akan terpijak darah. Dia cakap, ni apa air ni? Faham tak? Rupanya darah yang mengalir daripada kemah Sa'ad Ibn Mu'adh. Maknanya dia punya pendarahan teruk lah. Dan dia akan betul-betul flat lepas ni. Dia tak mati lagi, tapi dia akan flat. Tahu tak dia siapa? Ingat? Dia orangnya yang bergegar Arash tu. Pernah dengar? Saya ceritakan semalam ke tak kan? Sa'ad Ibn Mu'adh bergegar Arash. Sa'ad Ibn Mu'adh orangnya Nabi kata, jazakallahu khairan ya Sa'ad, masa dia dah ditanam tu. Dia lah orang dia. Dia akan berdarah semua, dan dia akan mati sekejap lagi. Tapi dia doa apa tahu? Ya Allah, kalaulah, ya Allah, aku tak nak mati, dia kata, kecuali aku dah tengok apa yang jadi kat Bani Quraizah. Tahu kenapa? Dia marah betul dengan kawan-kawan lama dia. Jangan lupa, Sa'ad bin Mu'adh adalah orang Madinah, Bani Quraizah orang Madinah, walaupun dia Yahudi. Diorang dah berurus niaga lama dah, diorang dah bermuamalah dah lama. Dia tak boleh nak terima macam mana kau boleh khianat Nabi sampai begini. Khianat Nabi dan kawan-kawan kau sini. Kita kan kawan, asal kau nak kacau isteri anak aku semua? So Sa'ad bin Mu'adh sangat stres dengan kawan lama dia, sampai dia doa ke Allah, ya Allah, kau janganlah matikan aku. Sekarang aku nak tengok apa jadi dekat Bani Quraizah. Maknanya dia geram lah, dia nak dendam dulu, selesaikan balas dia dulu, baru matikanlah aku lepas tu. Dan Allah kabulkan permintaan dia, iaitu Allah akan matikan dia sekejap lagi. Okey, simpan dulu cerita Sa'ad bin Mu'adh. Okey. Dan dalam peperangan inilah diorang akan lewat solat sikit. Lewat solat. Okey, saya sebutkan, peperangan dah start ke belum? Korang macam tak dapat lagi kan perang ni. Memang peperangan takkan start betul-betul pun, sebab selesai nanti. Cerita ni macam ni. Seorang lelaki dari Banu Ghatafan. Banu Ghatafan kafir tapi satu lelaki namanya Nu'aim ibnu Mas'ud.
Nuaim, tak payah hafal. Ada seorang lelaki, tiba-tiba dia jalan. Dia masuk dekat, kalau jalan senang nak masuk Madinah. Kalau bawa kuda susah. Jalan dia masuklah dalam. Tiba-tiba dia kat depan kemah Nabi, dia panggil Nabi. Bila Nabi keluar, dia kata, aku nak masuk Islam. Dari Banu Ghatafan. Nama dia Nuaim. So Nuaim kata, aku nak masuk Islam, wahai Nabi. Nabi pun terimalah keislaman dia. Kemudian Nuaim cakap, Nabi, aku nak tolong orang Islam macam mana? Boleh tak? Nabi kata, kau seorang, kau nak buat apa? Ada 10,000 orang tunggu nak bunuh kita kan. Kau seorang, apa kau boleh buat? Nuaim cakap apa tahu? Aku rasa aku boleh. Tapi boleh tak aku cakap benda yang salah? Maksudnya ada unsur helah atau menipu lah. Nabi kata, okey, buat apa yang boleh, kerana al-harbu khid'ah. Kerana peperangan itu memang tipu daya. Pernah dengar hadis ni kan? Dalam peperangan memang dibenarkan untuk, kan saya cakap tadi, rambut putih boleh buat hitam kan? Dalam peperangan boleh tak gini? Kalau you musuh saya tanya, korang ada berapa orang? You akan jawab apa? 23 orang. Macam tu ke? Bodoh lah kita. Kami ramai, mati kau hari ni. Betul tak? Ramai berapa? 16. Kan. Takkan kita nak ngaku kami ada. Bismillah. Okey. Terima kasih. Bila Nabi kata okey, kau buat apa yang patut, dia terus pergi kat mana? Bani Quraizah. Dia orang Bani Ghatafan kan? Orang tahu tak dia Islam? Tak tahu. Secret Muslim. Dia masuk kat Bani Ghatafan, Bani Quraizah. Dia kata, kau kenal aku kan? Jika kenal. Okay, aku Nuaim, dari Ghatafan. Dia kata, tahu. Okay. Aku nak nasihat sikit lah kat korang. Aku dengar cerita lah. Tak, aku fikir-fikir. Fikir-fikir, aku kesian kat korang ni sebenarnya. Sebab lepas perang ni, kalau kita menang, okey lah, kita tu dianggap orang jahat lah ni. Kalau kita menang, okey lah, kau selamat lah kau. Tapi aku fikir, kalau kita kalah macam mana? Orang pertama akan lari ialah Banu Ghatafan. Kemudian orang Quraisy. Engkau nak lari mana katanya? Aku nak nasihat engkau ni. Kau nak lari mana? Kau memang duduk Madinah. Orang pertama akan kena korang lah. Kami akan lari, sebab kami bukan orang sini. Jadi Banu Quraizah pun fikir, betul juga cakap engkau. Kalau menang, Alhamdulillah. Kalau kalah, mampus kau. So, logik cakap engkau. Habis apa nasihat engkau? Macam ni lah, aku bagi nasihat. Cadangan lah. Kau minta dekat Quraisy 70 orang, seluduk masuk ke Bani Quraizah punya kampung. Kan saya cakap kalau beberapa orang senang masuk Madinah, kalau datang dengan trup susah sebab ada apa? Pokok banyak dan sebagainya. So kau minta dekat Quraisy 70 orang. Sebagai apa? Tebusan gitulah. Maknanya korang takkan lari. Sebab ni pakcik kau kat aku ni. Itu cara orang Arab buat perjanjian ni, tak yang pasal hutang, bini kau duduk rumah aku, entah apa-apa punya kan. So ni dia. So Bani Quraizah kata, bijak kau ni tau. Betul lah tu, 70 orang simpan supaya mereka tak lari. Apa-apa jadi lawan sampai menang. Make sense. Bagus sangat idea kau tu. Okay, thank you, bye-bye. So dia pergi mana? Dia keluar dari Madinah, dia terus masuk camp Quraisy. Kat camp Quraisy pula dia kata cerita lain. Dia kata, aku nak bagi nasihat ni. Kau kenal aku kan? Kenal, kau okey. Aku nak bagi nasihat. Apa dia?
Aku dengar cerita Bani Quraizah dah membelot dah. Dia dah jadi geng Muhammad katanya. Dia dah menyesal lah geng kita. Jadi dia dah cakap dekat Muhammad, dia menyesal silap sebab dia orang takut nanti Muhammad akan bunuh mereka. Sebab dan bayaran untuk penyesalan mereka ataupun kesilapan mereka sebagai kafarah lah, mereka kata, aku dengar cerita lah, mereka kata mereka akan bunuh 70 orang Quraisy. Jadi aku nak cakap lah, kalau mereka minta siapa-siapa dari engkau sebagai tebusan, bagi alasan apa-apa, maknanya diorang nak bunuh diorang. Jangan bagi. Kalau diorang minta 70 orang, kau jangan bagi. Quraisy ni dia macam, betul ke kau cakap ni? Betul tak? Tak pasti. Tapi keesokannya dapat utusan. Dia kata Bani Quraizah kata diorang tak pasti, diorang tak stabil, risau kau lari, bagi 70 orang supaya kita boleh buat tebusan je. Kawan-kawan je tapi tebusan, sebagai satu garanti insurance kau tak lari. Bila diorang minta je 70, maka Quraisy cakap, pandai Nuaim, thank you so much lah kau tolong kami. Kalau tidak kami dah bagi dah. Tapi sebab kau dah bagi kami cerita sebenar, maka kami takkan bagi. Maka orang ni minta, orang ni tak nak bagi. Lepas tu si Nuaim akan pergi kat kawan dia sendiri, family dia. Kalau ada orang minta 70 orang, Bani kata Bani ni dia bagi cerita yang sama pasal Quraisy tu lah. Sebenarnya dia nak bunuh je orang kita sebagai tanda dia berinsaf lah dengan Nabi. Maka betul utusan akan sampai kat Banu Ghatafan, bagi 70 orang sebagai insurance. Dan cakap, no way kau nak bunuh mereka. Nampak tak kucak kacir dah orang jahat sekarang? Akhirnya tak ada siapa percaya dengan siapa. Hasil apa? Hasil mulut aja. Itu hasil Nuaim ibn Mas'ud. Jadi malam tu Nabi dengar cerita ataupun dapat dari Jibril bahawa, you tahu apa jadi malam tu? Allah sebut dalam Quran, dia akan datangkan angin yang kuat. Bacalah surah Al-Ahzab, ada angin yang kuat, kemudian akan ada hujan kalau tak silap, dan malaikat akan datang untuk menggegar bumi. Faham tak? Habis kopi tumpah. Okey. Malaikat ni kerja dia waktu itu ialah menimbulkan ketakutan dalam hati manusia. Macam mana jin boleh buat you was-was, malaikat boleh buat you risau, boleh buat you takut. Kalau Allah nak tu tak, malaikat kan tentera Allah. So malaikat akan macam bumi ni bagi dia rasa macam tak pasti lah, boleh menang ke tak. Faham tak? Boleh menang ke tak. Dengan semua kerisauan ni, malam tu diorang akan mesyuarat. Tahu tak angin kuat sampai apa? Sampai periuk belanga diorang akan terbalik. Kemah diorang tercabut. Kan hilang semangat. Esok kononnya kita ramai, kita nak lawan. Tapi hari ni makanan aku jatuh, yang aku masak pun bertelangkup, kena pasir kan. Macam lemah semangat orang ni tahu, 10,000 orang ni. Allah hantar. Betul lah, wahazamal ahzaba wahdah. Jadi malam tu Abu Sufyan bermesyuarat dengan kawan-kawan dia. Kita nak bincang ni, geng-geng Quraisy. Apa kita nak buat? Dengar cerita yang belakang terbalik tadah. Ghatafan dah macam malas nak lawan. So kita nak buat apa? Itulah lebih kurang. Nabi dapat information diorang akan meeting malam ni. Malam tu malam yang sejuk tau. Sangat sejuk. Dan malam tu berangin pula. Kan Allah hantar angin sampai berterabur diorang ni. Jadi ini cerita dia. Okay, pause kejap. Pause. Kan kita macam cerita orang putih sikit kan. Pause. Pause meeting kan. Meeting tengah nak dekat jalan, nak dekat bismillah ni. Banyak tahun selepas ni, banyak tahun, lebih kurang katakan 15 ke 20 tahun lepas ni, Nabi dah wafat, okey? Sekarang kita kat tahun berapa by the way? 5 Hijrah dah, Perang Azab 5 Hijrah. AHZAB. Tak payah apa-apa benda tu. Macam kat sekolah dulu kan, PMI, SPM kan, kita macam-macam mnemonik ada kan. Lepas tu habis exam lupa semua, betul tak? Jangan belajar untuk faham. Selang beberapa tahun lepas tu, 20 tahun, cerita ni keluar daripada seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah ibnu al-Yaman. Huzaifah ibnu Yaman, dia terkenal sebagai sahibus sir. Dia pemilik rahsia Nabi.
Huzaifah suka tanya soalan yang orang lain tak tanya. Contohnya orang lain tanya kat Nabi, Nabi, aku ni munafik ke? Tanya pasal diri sendiri. Huzaifah tanya Nabi, siapa munafik? Bagi senarai sikit. So mengikut riwayat, Nabi pernah bagi dia, itu munafik, itu munafik, itu munafik, munafik. So Huzaifah saja simpan rahsia siapa munafik. Orang lain tanya, dia kata aku tak boleh bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Tapi Nabi dah tahu beberapa orang lah. Nabi tak tahu semua munafik. Siapa yang Nabi tahu, Nabi cerita kat Huzaifah. Tahu tak, punyalah dia tahu rahsia Nabi ni. Sampai Omar akan tunggu, kalau ada kematian, Omar tunggu Huzaifah semayang tak jenazah atas orang tu. Sebab kalau dia pergi semayang, mayat dia okey. Kalau dia tak solatkan orang tu, boleh jadi orang tu munafik. Huzaifah yang tahu kan rahsia. Jadi Umar akan tengok Huzaifah pergi semayang, dia akan pergi semayang orang tu. Umar kan sangat careful kan. Tak cukup dengan tu, Umar pernah jumpa Huzaifah. Dia kata aku tak kisah pasal siapa-siapa pun Huzaifah, aku nak tanyalah, aku ni munafik ke? Dia cakap engkau lah, pergi balik lah. Pergi balik lah, tak ada kaitan langsung lah. Gitulah kan, lebih kurang lah. Itu jawapan Huzaifah bin Yaman. Okay? Definitely it's not you lah. Tapi nampak kan macam mana dia hebat pun diorang ada risau kan. Jadi kita ni semua kena ada perasaan gitu lah. Jangan terlalu confident kan. Kita ada risau lah. Kerisauan tu kena rendahkan diri kita, faham tak? Rendahkan. Bila kita cakap dengan orang, bila kita pandai sikit lah hadis, Quran sikit, jangan bentam orang macam orang semua bodoh dan kau je yang terror kan. Ada sikit ingat apa tau, mungkin tak engkau tak ikhlas mana pun. Mungkin tak Allah sebenarnya ada marah dengan engkau semalam. Mungkin tak, betul tak? Bab itu yang kurang dekat kita, saya rasa lah. Kalau kita ada semua tu, kita akan merendahkan diri kita. Sayap kita takkan gitu sangat. Kita akan rendah sikit. Sebab apa? Boleh jadi Allah tak suka sangat. Pandailah aku macam mana pun. Sahih Bukhari hafal 7,000 hadis. But so what? Kan? Kalau Allah tak suka, rugi je hidup. Baik, balik kepada cerita Huzaifah. Selang beberapa tahun lepas tu, Huzaifah masih hidup. Huzaifah dah jadi pakcik lah. Kan? Dah tua dah ni. Dia dengar kanak-kanak riang bercakap-cakap. Budak-budak muda zaman tu, zaman tabi'in lah ni. Budak-budak muda tu cakap, ini Nabi dah tak ada, Abu Bakar dah tak ada tau. Budak muda ni sembang lah. Dia kata, kalau kami ada zaman Nabi, dia tak jumpa Nabi ni, tapi kalau kami ada zaman Nabi, kami akan dukung Nabi tau. Dukung. Dia macam parallel zaman bapak diorang, yang Nabi boleh luka dalam perang Uhud. Faham tak? Kan perang Uhud orang Islam berterabur. Perang Hunain nanti you akan tengok. Tahun 8 Hijrah ada perang Hunain. Pun lagi sekali orang Islam akan lari. Nabi akan tinggal 3 orang aja. Nabi 2 sahabat. Campur semua cerita ni, orang yang kemudian akan cakap, apalah korang, tak sayang Nabi ke? Tinggalkan dia. Kita boleh sembang lah retrospektif. Waktu jadi you kat mana? Betul tak? You tak tahu. Boleh jadi you tak akan berada tepi Nabi, tapi you dekat mana tahu? Dekat bahagian depan tu yang lawan Nabi. Betul tak? Kita mana tahu dengan iman yang kita ada, sesuai tak kita nak jadi sahabat Nabi? Kita tak tahu. Allahu alam, nasib baik Allah bagi kita cukup iman untuk zaman ini. 1400 tahun iman macam kita tak cukup. Dia kena kuat lagi untuk jadi sahabat. Betul tak? Alright. So Huzaifah dengar aja, menyampah aja dengan budak-budak ni cakap, apalah diorang ni macam tak berapa jaga Nabi. Kalau kami ada, kami akan tak bagi Nabi jejak tanah. Sayang konon. Sembang sebab kau tak ada kat situ. Bila dia cakap macam tu, Huzaifah, pakcik Huzaifah ni cakap, jap boys, come here. Mari pakcik cerita kat kau satu benda. Ni cerita dia. Masa perang Ahzab, ingat balik cerita tu yang meeting tu kan? Kami meeting dekat Madinah. Sejuk tau. Semua orang mencangkung lah dengan selimut yang ada kat badan, orang kelubung macam tu. Nabi tanya, Nabi kata, aku dapat cerita malam ni Abu Sufyan tengah meeting kat luar tu, di sebelah sana parit lah. Kita nak tahu apa yang Abu Sufyan bincang malam ni. Jadi siapa nak pergi jadi spy? Ini macam bunuh diri tau. Sebab beribu orang tau kat luar tu. Saya katakan 10,000, katakan 5,000 orang, Quraisy lah. Siapa nak jadi spy? Siapa yang pergi ni malam ni, satu orang je. Dia dengan aku dalam syurga sama-sama. Dekat dah. Dia jiran aku di syurga. Sesuai ni. Sejuk. Siapa yang mampu untuk pergi,
Yang volunteer, dia dengan aku jiran di syurga. Siapa volunteer? Tak. Huzaifah cerita, agak siapa volunteer? Jawapan je lah, nobody volunteer. Nabi kata dengan aku di syurga. Tapi semua orang, satu, sejuk sangat. Nombor dua, penat baru gali parit. Nombor tiga, kan ramai, kau lah. Asyik aku je. Betul tak? Bila kita ramai, saya tanya, siapa yang boleh tolong saya alihkan kereta saya? Kan semua orang kan, kau lah, kau boleh bawa kereta, kau boleh bawa kereta. Betul tak? Bila kita ramai, kita rasa orang lain lah. Kan ramai lagi. Asyik-asyik Abu Bakar. Betul tak? Contoh. Yang depan Nabi ni siapa? Abu Bakar, Omar, Osman semua ada. Orang hebat semua ada. Tapi bila Nabi cakap siapa nak buat kerja susah ni dengan aku di syurga, nobody respond. Semua diam. Huzaifah kata Nabi tanya sekali lagi, siapa? Bangunlah dengan aku di syurga nanti. Nobody responded. One more time, nobody responded. Huzaifah cerita, bayangkan orang hebat-hebat semua tahu. Bakal-bakal khalifah pun tak nak respon, biar orang lain lah. Penat ni. Huzaifah cakap apa? Tiba-tiba Nabi panggil nama aku. Huzaifah. Duk 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 duk. Dia cerita, maka berdegup laju jantung aku. Mati aku ready lah. Kenapa aku? Bangun Huzaifah. Huzaifah bangun. Kemudian Nabi pergi kat Huzaifah, atau Nabi panggil dia, Nabi pegang dada dia. Faham tak? Dia kata bila Nabi pegang dada aku rasa panas badan aku. Sebab tadi kan sejuk. Semua orang macam malas nak gerak sebab sejuk kan. Jadi selimut tu macam cantik je lah. Mesyuarat lah. Tapi jangan suruh pergi. So Huzaifah kata masa tu aku rasa sejuk. Sebab kan hari tu panas, sejuk. Dan hati aku jadi tegap sikit lah. Macam power sikit lah. Hati aku jadi berani sikit. Nabi kata, Huzaifah, you go get the story and then come back. Get the story je. Huzaifah pun cerita, aku pun pergi. Susah payah aku pergi sampai ke camp Abu Sufyan. Semua ni musuh ni, cumanya semua berkelubung sebab sejuk. Jadi orang tak kenal muka siapa malam. Dan diorang ni memang terkenal sebagai orang kalau kat padang pasir diorang boleh tutup muka. Tak salah. Jadi tak ada masalah duduk, betul kan. Tapi sebelum start mesyuarat Abu Sufyan pun bijak. Dia kata di kalangan kita ni aku takut ada spy. Pula dah. Kan sebab aku nak cakap benda penting ni. Aku takut ada spy. Jadi setiap orang pandang kanan dan tanya dia nama siapa, Bani mana. Dan pandang kiri, tengok siapa, check your friends. Huzaifah kata automatik aku tak ada idea masa tu kan. Kan dia, kalau orang tanya dia, Huzaifah Muslim, apa dia cakap? Jadi sebelum orang grab tangan dia dan tanya, dia tanya orang. Dia buat tegas. Hoi, kau dari mana? Aku dari Quraisy apa kan? Bani Adi ke apa kan? Bagus. Engkau dari mana? Aku dari ni. Bagus. Dia pun diam. Jadi bila you tegas, orang lain macam takkan aku nak tanya dia kan? Dah settle lah. Itu kononnya itu cara untuk you lepas banyak benda. You bertegas, buat kuat je kan? Buat macam you pandai, you tak tahu je. Lepaslah you. So Huzaifah terlepas malam tu. Huzaifah kata aku sebenarnya duduk dekat sangat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ialah ketua penjahat tau. Huzaifah kata aku ada bawa pedang aku ni. Maknanya dia tengah mencangkung macam ni, dan si Abu Sufyan depan dia je. Kalau dia bangun dan dia matilah Abu Sufyan. So Huzaifah cakap, aku dah terlintas kat otak aku, kalau aku bunuh Muhammad ni kan selesai. Ketua je penjahat lah ni. Tapi bila dia teringatkan arahan Nabi, apa arahan Nabi? You go dapat berita dan balik, aku diam. Kalau tidak, mati dah dia. You tahu apa jadi kalau Huzaifah tak ikut arahan Nabi hari tu? Sejarah Islam akan berubah totally. Maka tak adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah 91 years. Muawiyah, Yazid, Muawiyah 2, Marwan, Abdul Malik Ibn Marwan, Donohu Ibn Marwan, Ibn Abdul Malik. Faham tak? Ada 14 khalifah tau. Hujung sekali Marwan 2, dia akan mati. Dan kemudian sambung dengan Bani Abbasiyah. That means the whole history will totally change. Tapi Allah Maha tahulah apa yang dia nak jadikan history, betul tak? Maka Abu Sufyan terlepas hari tu, dan dia akan masuk Islam. Allah punya mercy pada Abu Sufyan panjang lagi lah. Dia ada bagi chance lagi kat Abu Sufyan.
Huzaifah dapat berita lepas dia berbincang-bincang, jawapannya ialah okey, jom kita balik. Jadi Abu Sufyan buat keputusan, kita balik semualah, jangan perang lah. Lepas perbincangan, Huzaifah pun siap-siap, dia pun menyelinap keluar, dia balik. On the way balik, dia akan jumpa pasukan berkuda 4-5 pasukan orang, smart-smart semuanya. Tiba-tiba je pasukan berkuda on the way. Dia cakap, Assalamualaikum gitulah kot. Dia pun tak kenal siapa geng ni, dia tak tahu, muka-muka lain semua, tapi handsome lah, smart. Dia cakap, kau cakap kat kawan kau kat Madinah, cakap kami dah buat kerja. Maksud dia lah cakap kat Nabi lah. Kau cakap kat sahabat kau tu, Nabi, kami dah buat kerja kami dah. Bila Huzaifah tak faham apa kerja apa, diorang akan just go lah. Bila sampai ke Madinah, Huzaifah kata, Nabi, aku dah dapat berita, tapi on the way tadi ada pasukan berkuda. Nabi kata, itulah malaikat yang pergi bagi takut kat diorang tadi. Malaikat yang buat diorang risau macam, kau betul ke? Kau betul ke? Faham tak? Jadi malaikat yang buat was-was dalam hati. Sebab hari itu syaitan takkan buat was-was kat diorang. Syaitan nak bagi keteguhan hati pada mereka, si kafir. Jadi kali ini malaikat bagi was-was pada mereka. Kau memang mati hari ni, baik kau balik. Makanan pun tak cukup. Macam tu lah lebih kurang. Maka bila sampai aja dia cerita kat Nabi, Nabi akan happy. Nabi kata, okeylah, selesailah cerita dia. Maka bila Huzaifah cerita semua ni dekat kanak-kanak riang tadi, faham tak? Yang budak-budak tu lah, yang belagak sangat tu, diorang tahulah Huzaifah nak cerita apa sebenarnya. Ingat tak saya kata yang 20 years after that Huzaifah cerita kat budak-budak tu, yang tabi'in lah kiranya. Apa dia punya point? Kau tahu tak, ada satu zaman kan, bila Nabi kata aku dengan kau kat syurga pun tak ada siapa cakap apa, duduk diam je. Siapa nak angkat tangan, siapa nak bangun, nak pergi sana, aku dengan dia jiran kat syurga, semua orang tunduk dan diam. Maknanya bukan senang, tahu tak? Faham tak? Inilah dalam kurungannya ni, maksud dia. Bukan senang, korang boleh sembang lah, tapi kau tahu tak, orang yang 50,000 kali lagi bagus dari kau pun diam, tahu tak, dalam mesyuarat tu. Iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tahu tak? So you don't talk. You don't talk lah, you can just imagine lah, but jangan belagak sangat lah. Sebab kalau betul Nabi ada, kau lari dulu kau. Kalau ada orang serang Nabi, aku sengkau lari balik rumah menangis kat mak kau. Itulah lebih kurang. Itu perkataan saya. Itu perkataan saya, bukan Huzaifah cakap. Boleh faham Alright. So sebab tu saya punya cikgu namanya Yasir Qadi, yang saya banyak belajar dari dia. Dia kata apa? Hindsight is always 2020. Kita tak cek mata. Kalau style Amerika, dia pakai 2020. Kan kita pakai 69 ataupun 99 kan? Ke 66, sorry. Kalau perfect mata kan 66. Sekarang 56 lah, apalah, saya lupa. 69 lah, 6 apa dah, 612 lah, 624 kan. So orang putih Amerika pakai 20. Dia pakai feet kot, dia bukan pakai meter. So 2020. So 2020 lah perfect eyesight, normal lah. Jadi dia kata hindsight is always 2020. Maksudnya masa tengah berlaku peristiwa tu, kita blur. Tapi lepas habis peristiwa, bila kau tengok belakang sekali, patutnya kau tak pergi, patutnya kau jangan makan buah tu, faham tak? Patutnya kau jangan jalan sampai Kufah. Patutnya, memanglah, sebab dah siap. Macam tu juga semua peristiwa dalam Islam. Contohnya peristiwa yang fitnah lah, Perang Jamal. Patutnya Ali jangan keluar lah dari Madinah, faham tak? Patutnya Aisyah pun dengarlah cakap Nabi, kenapa keluar juga daripada rumah? Yelah, kau boleh sembang lah sekarang, sebab dah siap. Waktu jadi, you tak tahu apa yang berlaku dalam otak mereka, dalam hati mereka. Kalau aku tak pergi, dia tak pergi. Kalau aku tak, faham tak? Betul ke Ali ni mungkin salah? Ali ni betul ke? Everything is all so confusing masa dia berlaku. Lepas berlaku, memang senang nak cakap. Okey, wallahualam. Dan itulah dia maksud wahazamal ahzaba wahdah. Sebenarnya saya dah pendekkan cerita lah. Saya kata Abu Sufyan kata nak balik Okey, sorry, silap. Padam yang nak balik dulu. Abu Sufyan kata kita akan serang besok. Dalam keadaan risau-risau tu, kita akan serang besok. Dah buka balik pula cerita dah tutup dah. Abu Sufyan kata kita akan serang besok. So Nabi pun bersedia. Okey, sedia. Tapi ada cerita lagi. Sebelum yang serang besok tu,
Yang serang kejap. Kita kena clearkan dulu Cerita Huzaifah faham? Confuse sikit. Cerita Huzaifah faham? Okey, itu dah berlaku selepas ni. Dah habis dah. Betul, dah kunci dah cerita ni. Habis. Abu Sufyan kata besok kita balik. Tapi sebelum tu, bila Abu Sufyan dapat confuse, kejap kau nak 70 orang, betul ke kau nak baling tadah, apa semua, Abu Sufyan mesyuarat. Dia kata kita serang besok. Dia cakap dekat Bani Quraizah, kita serang besok. Tapi dapat pula utusan daripada Quraizah, tak boleh, besok Sabtu. Tak boleh, Sabtu kami. Apa masalah Sabtu? Hari cuti. Cuti untuk siapa? Orang Yahudi. Korang tahu tak kenapa kita cuti Sabtu dan Ahad? Sebab Sabtu Yahudi, Ahad Kristian. Kita just inherit daripada orang dulu je, orang putih. Sebab dia dua bangsa yang besar, Yahudi dan Nasrani. Cuti yang besar untuk mereka. Tak bermakna kita kena lawan dan kita kena dapatkan 3 hari cuti. Jumaat, Sabtu, Ahad baru best katanya. Adil dan sama. Bukan itu tujuan saya. Saya nak cakap ini sejarah. Why Sabtu, why Ahad. You tahu tak, Sabtu tu diorang panggil Sabat. Sabat. Dan Sabat itu digunakan dalam bahasa Arab yang bermaksud maksudnya rehat. Sebab tu orang Yahudi dia takkan buat apa-apa pada hari Sabtu. Hal dunia, semua akhirat saja. Zikir boleh, IC pun tak bawa jalan tau. Kalau orang Yahudi yang jenis Wahabi lah. Tak elok betul. Wahabi dalam Yahudi boleh bang? Pandai je aku Tak elok. Siapa Wahabi minta maaf Kira dia memang ikut Taurat sunnah dia lah. Bukan Quran sunnah, Taurat sunnah dia. Jadi IC tak bawa sebab IC hal dunia. Wallet takkan bawa kereta pun tak bawa. Tahu, bawa kereta dunia, semuanya jalan hari Sabtu. Sebab itu hari semayang. Itu beza hari mereka dengan hari kita. Tahu tak cerita yang hari Sabtu diorang memancing, menjala ikan sampai jadi kera tu? Sebab syariat mereka keras sikit, susah sikit. Allah memang jadikan syariat untuk orang Bani Israel keras sebab sebagai punishment untuk diorang. Tapi perasan tak kita, apabila kamu sudah selesai solat, fantashiru fil ard, betul tak? Allah cakap specifically, after you solat, go wabtaghu min fadlillah, and go and cari kelebihan yang Allah dah siapkan. Maknanya pergi meniaga, makan, minum, betul tak? Relax lah. Beza kita punya hari cuti dengan hari cuti mereka lah, ataupun hari agama mereka. Hari agama mereka agak susah sikit lah. Saya katakan orang Arab guna perkataan Sabat tu, itu jadi Sabtu tu. Waja'alna naumakum subata. Go back and check. Subata from that word lah, yang dijadikan malam itu untuk rehat. Orang Jews percaya bahawa Allah rehat hari ke-7, ke-6 seminggu 7 hari lah. Tapi Allah akan rehat 1 hari lah. Lepas Allah siapkan bumi dan langit selama sittati ayyam, kemudian dia kata Allah rehat. Allah rehat kan. So bila Allah rehat, kita pun kena rehat lah. Hari rehat ialah hari Sabtu. Okay, mereka anggap itulah. Kita percaya Allah rehat ke? Dalam Quran dia kata thummastawa alal arsy lah. Kemudian Allah pergi pada aras dia lah. Kita tak kata Allah rehat ke bukan? Macam lah Allah penat ke? Penat cerita korang ni kan? Penat cipta dunia kan? Tak apa-apa pula maksud kita kan? Okay, so itulah cerita sikit tengah-tengah tu. Bila diorang kata Sabtu tak boleh lawan, sorry Abu Sufyan, cannot, Abu Sufyan lagi menyampah dengan diorang. Dah lah kau macam nak belot. Tak cukup dengan tu, kau cakap kau tak nak lawan besok. Confirm kau belot. Tahu tak? Confirm kau belot. Apa cerita Sabtu tak boleh perang? Bagi Abu Sufyan yang asalnya Mekah, dia tak faham budaya orang Yahudi. Orang Madinah faham, orang Mekah tak faham. Sebab orang Mekah tak ada Yahudi kat Mekah. So dia kata mengarah lah, ada hari tak boleh perang pula. Tak kira lah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Bukan bulan haram pun. Yang penting bulan haram tak boleh. Tapi ni Sabtu, apa pasal tak boleh? Belasah je lah. Dia tak faham bahawa orang Yahudi memang takkan perang hari Sabtu. So
Itu yang menyebabkan lagi diorang rasa orang Yahudi dah tipu kita. Okey, maka sampai jadilah cerita Huzaifah bin Yaman, dan jadilah habislah peperangan ni. Settle. Wa hazamal ahzaba wahda. Habiskan perang. Bila habis perang, kan dia berkait-kait sebenarnya. Korang nak rest dulu ke apa ni? Lepas ni kita nak bunuh lagi ramai orang ni. Boleh? Sedia dah? Sedia Lagi banyak darah ni. Terpecik-pecik, cuma tak kena muka aku je. Habis perang Ahzab, Nabi pun balik rumah, Alhamdulillah. Kan tak payah buat apa-apa. Selesai macam tu je. Malaikat datang, ada angin, kemudian ada Nu'aim bin Mas'ud, campur semua. Allah selesaikan tanpa kita nak berbunuh-bunuhan. Diorang balik. So Nabi pun balik rumah, nak buka lah baju besi dia, baju perang. Jibril akan datang. Betul tak Jibril pun, malaikat pun tolong tadi? Maka Jibril rupanya salah seorang daripada malaikat yang tolong. Dia akan datang dengan baju perang dia dan ada debu-debu pula. Jadi dia buat kerja tadi. Dia kata, Muhammad, kau buat apa? Ni nak habis dah ni, kata. Nak rehat lah. Dia cakap, no, kami malaikat disuruh oleh Allah untuk sambung perang. Perang tak habis. Sambung perang. Nabi kata, ke mana? Musuh yang dalam negara ni, iaitu Bani Quraizah. Now kami on the way dah ni. Kau suruh orang kau semua siap sekarang, pakai baju balik. So Nabi akan pakai baju perang, dan Nabi akan keluarkan satu arahan. Nabi kata, hey korang semua, kita anggaplah sekarang ni pukul 3 petang. Okay? Anggap. Okay, korang semua, jom kita pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Boleh jadi dia 3 km ke dari sini lah. Jom kita pergi ke perkampungan Bani Quraizah, dan jangan siapa pun solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Okey. Sebab memang belum asar lagi. So kita asar sama-sama kat sana lah weh. Arahan Nabi ni bukan dikeluarkan melalui email atau WhatsApp kan. Maknanya bukan semua orang dapat ting satu, oh jom. Tak, dia ada wave. Jadi aku cakap dekat you nak faham 30 orang, you akan cakap kepada 90 orang. Betul tak? Jom, aku tengah siap ni. Aku tengah siap ni. Maka wave pertama akan pergi cepat-cepat. Dia faham Nabi suruh pergi cepat lah tu. Nak solat asar kat sana. Laju-laju sampai ke Bani Quraizah dan solat. Wave kedua sampai tapi dah lewat. Tapi boleh semayang lagi lah. Katakan 6.30. Tapi wave ketiga atau keempat akan sangkut. Tengah-tengah jalan dah 6.45 atau pukul 7 katakanlah waktu kita. Kalau jalan terus ni sampai 7.45 ataupun habislah asar 7 atau pukul 8, habis asar. Macam mana ni? Maka mereka pecah dua mazhab. Satu mazhab kata kita ikut cakap Allah. Kan Allah kata semua waktu dah ditetapkan, so kita solat sekarang. Satu mazhab kata kita ikut cakap Nabi. Nabi kata jangan solat kan. Kan Nabi punya arahan clear, jangan solat kecuali dekat Bani Quraizah. So satu lagi ikut Nabi, satu ikut Allah, seolah-olah. Dan dua-dua ni nanti akan sampai kat Nabi, dia orang akan komplain pasal each other lah. Nabi, kami buat macam ni, kami buat macam ni, dia buat macam ni. Dan Nabi akan senyum dan kata dua-dua pun okey. Maknanya ijtihad, perbezaan pendapat dah ada zaman Nabi lagi. Saya nak tanya you, kalau Nabi suruh, Nabi kata jangan semayang asar melainkan di IDT, korang sangkut jam sikit, asar nak habis dah ni, korang akan berhenti ke RNR semayang ke, ataupun kat IDT pukul 9 pagi, pukul 8 malam akan semayang asar? Siapa yang akan ikut Nabi secara literal? Asar di IDT. Senang cerita, kita pergi pada Bani Quraizah lah. Siapa yang akan semayang asar di Bani Quraizah walaupun lewat? Tak ada. Oh, lain macam lah adik. At least ada, nampak? Duduk sebelah tapi berbeza pendapat. Korang tak boleh bincang ke? Korang bincang sampai dapat jawapan boleh? Siapa yang lain? Tak ada. Korang akan solat juga, tapi korang tak dengar cakap Nabi lah ni, kan? Tak berani lah tu angkat tangan. Dan siapa yang akan semayang dulu walaupun Nabi kata semayang asar hanya di Bani Quraizah? Siapa semayang asar tengah-tengah jalan? Abang tu, berkecuali tu. Okey, korang tak tahu nak buat apa. Korang tak semayang kot. Hari tu hari tak semayang. So tak payah jawab soalan susah. Allahu Akbar.
Jawapan dia ialah sentiasa akan ada banyak jawapan. Forever lah. Sebab itu ulama-ulama yang bijak-bijak, dia tak stres dengan perbezaan pendapat. Dia tak stres. Dia faham cerita ni. Siapa saja yang belajar usul fiqh dan fiqh, dia mesti tahu kisah ni. Saya nak tahu, siapa pernah tahu kisah ni sebelum saya cerita? Siapa yang first time dengar Bani Quraizah punya cerita? First time Alhamdulillah. Maknanya saya nak tahu statistik lah Kalau you nak tahu, orang yang belajar agama, belajar usul fiqh, mesti tahu pasal Bani Quraizah. Sampai dah tak payah cerita panjang dah. Kau jangan fikir, janganlah kau keras sangat. Kau tak ingat ke kisah Bani Quraizah? Understood. Sama-sama ustaz. Ingat tak kisah Bani Quraizah? Betul juga katanya. Faham tak? Kita ingatkan gitu je. Dia faham. Sebab dia mesti pernah belajar. Seolah macam wajib lah point ni. Sebab dia sahih. Kisah yang sangat sahih. Kisah Bani Quraizah. Kalau you search dalam internet solat asar Bani Quraizah, mesti keluar berpuluh-puluh artikel ataupun hadis pasal tu. Okey? Tapi kalau you nak susahkan saya, you tanya dalam grup. Dr. Jeffrey bagi dalil sikit Bani Quraizah tu. Okey? Alhamdulillah. Okey, Nabi dah sampai ramai-ramai dekat perkampungan Bani Quraizah. Apa Nabi akan buat kat diorang? Tak tahu kan? Tapi apa kesalahan diorang? Belot kepada negara. Beza tak dengan kesalahan-kesalahan orang sebelum ni? Beza. Satu perempuan Islam macam peribadi kan. Aku yang jahat, aku kena dengan kau, aku kena bunuh kan. So how? Bani Quraizah punya kesalahan paling teruk sebenarnya. Okay? Agak-agak Nabi akan buat apa pada mereka? Tak tahu kan? Boleh ke kita bunuh semua orang? Macam boleh. Okay. Ganas juga korang ni You like blood? So Nabi tak cakap aku nak buat apa. Tak cakap. Nabi just sekarang beritahu kat orang Bani Quraizah, serah diri, keluar semua daripada kubu korang tu. Tapi dia orang tak berani turun sebab dia dah buat kesalahan yang besar. Nabi kata keluar je. Tak nak. Sebab Nabi tahu kalau kita nak masuk kubu dia, jadi panjang cerita. Kalau berperang jadi panjang. Sebab kubu bukan senang nak pecahkan. Jadi boleh tak korang just dengar cakap aku turun je, dan kita bukan bincang ke apalah, kau dengar cakap aku lah. Diorang tak nak. Jadi Nabi hantarlah wakil. Nabi tanya diorang, habis kita nak bincang macam mana? Dia kata hantarlah wakil yang kami sayang, orang Madinah lah. Kan orang Yahudi Madinah kan. Dia kata hantarlah. Siapa? Abu Lubabah. Nabi kata okey. Abu Lubabah ialah satu orang lelaki, sahabat Nabi. Nabi kata Abu Lubabah please pergi negotiate dengan diorang. Nabi cakap kat Abu Lubabah satu je, aku nak diorang serah diri datang kat aku. Itu je. Nabi tak kata tak lepas ni kau kena penjara ke, isteri kau akan jadi hamba ke. Tak ada. Nabi tak bagi cerita panjang. I just want you to serah diri. Kau dah buat salah kan? Serah diri kepada kerajaan. Itu saja. Abu Lubabah dia akan masuk. Bila dia masuk je dalam perkampungan Bani Quraizah tu, diorang happy gila. Sebab ini kawan lama mereka. Faham tak? Dia rasa macam relief lah. Akhirnya Abu Lubabah datang. Dan diorang rasa Abu Lubabah boleh bincang dengan Nabi lah, untuk bagi ringankan hukuman dan sebagainya. Sebab kita kenal kau dari kecil kan. Ni kawan lama tau. Kena faham diorang dah lama, bergenerasi. Diorang pun peluk Abu Lubabah. Alhamdulillah. Itulah kan, bersyukur lah. Tak adalah Alhamdulillah kan. Alhamdulillah cara dia lah, cara Yahudi. So bincang dengan Abu Lubabah. Dia kata apa, kau rasa apa dia akan buat kat kami ya? Abu Lubabah cakap, Aku nak kau serah diri je lah. Serah je. Nabi Muhammad okey, serah je, serah diri. Tapi dia orang tanya, dia orang macam paksa dia. Yelah serah diri, tapi lepas tu jadi apa? Aku tak tahulah, tapi kau serah je lah. Tapi apa akan jadi? Jadi Abu Lubabah macam automatik kan. Sebab ni kawan lama apa semua. Aku nasihatkan korang serah je lah diri. Tapi aku rasa lah akhirnya kan, aku rasa lah dia dah macam bocorkan rahsia Nabi, tahu tak? Sebab Nabi tak pernah suruh pun cakap aku akan bunuh mereka apa, tak ada. Nabi pun tak cakap lepas ni kita bunuh mereka, tak ada. Abu Lubabah buat ijtihad sendiri. Aku rasa mati korang. Saya nak tanya, kalau kata kau lepas ni mati, dia nak serah diri tak? Lagi tak serah diri. Maka gagallah usaha Abu Lubabah.
Dia akan keluar menyesal kenapa aku pergi. Dia akan menyesal, lari keluar. Semua sahabat tunggu kat luar. Tiba-tiba orang lari. Kau gimana? Dia tak cakap apa pun. Dia menangis dan lari. Apa dah jadi ni? Duta kita ni kan? Kan kita duta, kita hantar dia. Dia lari terus pergi Madinah. Pergi Madinah tak ada buat apa. Panggil family dia, macam isteri anak dia semua. Ikat aku. Ikat tangan aku dekat tiang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada banyak tiang. Dia kata ikat aku kat tiang ni. You tahu tak apa akan jadi pada tiang tu? Tiang tu akan ada nama pula sekarang. Tiang tu ada nama. Tiang tu namanya tiang Abu Lubabah. Dan juga dinamakan tiang Taubah. Kalau korang bukan tiang, dia panggil the Pillar of Taubah. Tiang ke dia panggil? Tiang Kenapa rasa macam pelik bila cakap tiang? Betul lah. Betul lah tiang dia panggil Al-Ustuwanah At-Taubah. Dia panggil Ustuwanah, maksudnya tiang. Dia akan ikat dia. Sampai sekarang ada tau tiang Taubah tu. So kita boleh pergi pergi umrah dengan abang ni. Abang kat tangan sikit bang. Abang Azhar kan, Azman. Abang Azman ni dia ada dia buat package umrah lah. Lepas ni dia akan belanja kita semua, jangan risau InsyaAllah. Amin. Syaratnya kena datang sirah ketiga. Pandai je aku. Okay. So suruh datang bang. Suruh datang. Okay. So dia ikat diri dia. Dia kata jangan lepaskan aku kecuali waktu solat je lah. Waktu solat kau tolong buka ni. Waktu makan kau datang suap ke apa ke lah. Dia kata dia bernazar, aku takkan lepaskan dia aku kecuali Allah yang ampunkan aku. Itulah. Saya pendekkan cerita lah. Nanti Nabi akan tanya Abu Lubabah tu kenapa. Kan Nabi tak faham masa dia lari. Dan dia akan cerita, dia menyesal Nabi, dia dah bercakap something kepada mereka yang tak patut dia cakap. Nabi kata cakap kat dia okey kan, Allah ampunkan dia, gitulah. Baru dia lepaskan diri dia. Okey, baru dia lepaskan diri dia. ...25 hari Nabi akan kepung Bani Quraizah. Alang-alang saya cakap pasal tiang, saya cakap pasal tiang lain tak? At least ada 8 tiang lah. At least ada 8 tiang di Masjid Nabawi. So antara tiang, ada satu namanya apa tau? Tiang Hannanah. Maksud dia ialah tiang sedih, tiang menangis. Kalau tak silap saya lah, tiang itulah yang dulu ada satu tiang Allah, yang pokok tu dia menangis sebab Nabi dah tak pegang dia waktu Nabi bagi kuliah ataupun bagi khutbah. Kalau tak silap lah, Nabi sandar je bang. Nabi sandar waktu bagi khutbah Sebelum Nabi buat mimbar, Nabi akan sandar dekat pokok ni. Tapi bila dah Nabi tak sandar kat pokok, pokok tu nangis. Nangis macam unta punya bunyi gitulah. So Nabi akan pat dia dan cakap sabar gitulah kot. Dan dia akan berhenti nangis. Betul Tu ada hadis dia tau. Bukan cerita-cerita dongeng ni. Ada satu tiang namanya tiang Sarir. Tiang tu namanya tiang katil. Sebab Nabi selalu tidur kat situ dan iktikaf pun area situ. Ada tu tiang Taubah yang kita tahu sekarang. Dapat ilmu lebih sikit. Ini ustaz-ustaz tak tahu tau. Kita je tahu. Nanti share lah dalam internet, share dalam YouTube. Okey, nombor 4 ada tiang Aisyah. Ada tiang Aisyah. Nombor 5, sorry lah saya tak buat ada nota tu. Ini nota ketambahan saya. Nombor 5 ada tiang Ali. Dan nombor 6 ada tiang Wufud. Maksudnya Nabi selalu duduk kat tiang tu untuk terima orang datang untuk bincang dari luar. Wufud ni maksudnya delegation, delegasi. Bila orang datang, Nabi bincang dengan mereka. Nombor 7 Wufud, W-U-F-U-D. Nombor 7 tiang Jibril. Tapi sekarang ni dia dah dalam, tiang tu sendiri dah dalam kubur Nabi dah. Faham tak? Bila diorang dah tutup kubur Nabi, tiang tu termasuk dalam kubur Nabi. Dulunya ada satu tiang lah. Jadi tiang tu dah masuk dalam kubur lah. Tahu tak kubur Nabi sekarang dah besar area dia sebenarnya. Sebab diorang buat apa tahu? Kalau you nak tahulah lebih kurang satu peringkat tu, benda ni macam sejarah lah kan Bukan macam sejarah, memang sejarah pun. Katakan ni kubur Nabi.
Abu Bakar, Umar gitu Kemudian ada satu tempat kosong kat tepi mereka lah. Kalau tak silap saya ada tempat kosong. Dulu diorang macam pagar simple je kan, rumah Aisyah. Kemudian adalah mendapnya tanah ni. Tanah mendak sampai satu kaki terkeluar. Jadi diorang rasa sedih sangat. Faham tak? Beberapa 100 tahun ke apa lepas tu, atau tak, mungkin 80 tahun ke 70 tahun, tanah mendap kan. Bila tanah mendap, badan akan nampak lah kan, satu kaki terjojol keluar. So, diorang sedih, takut itu kaki Nabi. Faham tak? Sedih lah Nabi, jenazah Nabi sampai nampak kakinya gitu. Dia rasa macam aib kan. Sedih lah diorang. Tapi nanti Ibnu Umar akan datang kalau tak silap. Antara Ibnu Umar ataupun Umar bin Abdul Aziz, sebab dia memang keturunan Umar. Dia datang tengok, dia kata jangan risaulah, itu bukan kaki Nabi, itu kaki saudara pakcik aku lah, moyang aku ataupun atuk aku ataupun bapak aku. Saya tak pasti tahun berapa terjadi. So kan diorang sangat suka tengok kaki, tengok muka, tengok tangan. Faham tak? So tengok kaki je, ini bukan Nabi punya, ini keturunan aku. So diorang kambus elok-elok, tutup balik. Maka diorang mula tutup tempat tu. Mengikut riwayat, ada orang cuba nak curi mayat lah, apalah, pergi bawah underground lah, cerita macam-macam. Maka diorang buat pula pagar yang dalam sikit, supaya kalau dari bawah pun tak boleh nak masuk. Kemudian diorang mulalah seal tempat ni. Dulu orang boleh pergi tengok kubur betul-betul, tapi sebab takut ada benda-benda aib ke apa-apa, benda mengarut, maka diorang seal tempat ni. Tak cukup dengan seal satu lagi. Dia dah berbentuk heksagon kalau tak silap saya. Diorang tak boleh buat 4 segi, takut orang ingat Kaabah pula. Sebab tu diorang buat 5 segi. Faham tak? Jadi pentagon kalau tak silap. Kalau 4 nanti orang salah faham, generasi kemudian kita ada 2 Kaabah, satu kat Mekah, satu kat Madinah. So sebab tu diorang dengan sengaja buat banyak sisi. Sebab itu sekarang yang kita tengok tu jauh sebenarnya. Yang tiang, yang wall yang orang duk pegang nangis-nangis tu jauh bang. Jauh. Jauh. Tak apalah, jauh pun jadilah kan. Sebab diorang nak seal. Tapi dia banyak macam dah 2 layer tau. 2 atau 3 layer lah. Sebab itulah tiang yang patutnya tiang masjid masuk dalam dia. Sebab diorang cover lagi kan. Maka tiang tu mungkin seorang-seorang je kat sini lah. Gitulah, wallahualam. No, tiang nobody can see anymore. It's sealed. Sekarang tak ada siapa boleh tengok kubur Nabi, tahu tak? Oh, tiang-tiang yang lain Okay, the original masjid is just depan kan. So ini rumah Aisyah, ni mimbar, dan boleh sampai sini je lah. Sini je lah kan, sampai ke apa tu, Raudah punya area zaman Nabi lah. So logiknya tiang-tiang lain semua tiang-tiang modern yang dibuat kemudian lah. Tiang yang original, diorang pun tak letak pula. Dia ada indications untuk diorang tahu. Yang pakar-pakar sejarah dia tahulah. Actually if you check on internet, you tengok ustuwanah ataupun tiang masjid, diorang akan cakap, diorang ada kamera, dia kata ini ialah tiang Jibril, ini tiang apa, ini tiang apa. Dulu masjid kecil je. Saya sendiri pun tak boleh nak cakap kayu which one is which lah. If you bawa saya ke Madinah, I cannot tell you. Kepakaran saya out lah bab tu. Saya kena pergi dan diajak oleh satu cikgu lah kot, untuk ajar saya which one is which lah. Okay. 25 hari kemudian akhirnya Bani Quraizah mahu serah diri. Kemudian bila diorang serah diri, kaum Aus. Okey, kita kena faham satu benda. Ada apa 2 kaum Arab dekat Madinah yang you tahu? Kaum Aus, Khazraj. Kalau kita nak tahu lebih sikit, Aus ini geng dengan, kan dia gaduh dengan Khazraj. Seperti sekarang orang Yahudi terkenal sebagai orang yang suka tolong orang gaduh, macam membantulah. Jadi ada orang Yahudi yang pro Aus, ada orang Yahudi yang pro Khazraj. Orang Yahudi yang pro Aus ialah Bani yang sekarang, Bani Quraizah.
Orang yang pro Khazraj ialah Banu Nadir dan juga Bani Qainuqa. Okey.